Okey, kita teruskan dengan bab yang ke-8, masih lagi di bab yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul. Lupa cikgu nak bagi tahu, nanti kamu di silibus tingkatan 5, kamu jumpa lagi tajuk yang sama di bab yang ke-7, tajuknya sukatan serakan data terkumpul. Di tingkatan 5 nanti kamu akan jumpa di bab yang ke-7. Untuk kali ini untuk di tingkatan 4 kamu akan belajar sukatan serakan data tak terkumpul. Okay, kita berhenti di julat antara kuartil pada hari Rabu. Julat antara kuartil di slide yang ke-8.2.1. So kita tengok. Julat kamu dah tengok. So julat antara kuartil pun kamu dah tengok. Sekejap. Kita nak pergi kepada agenda kita untuk hari ini, iaitu variance dan juga sisihan piawai. Okey. So kalau bagi yang nak buka buku teks, bolehlah buka muka surat 221. Okey, buku teks kamu muka surat 221. Itu adalah permulaan untuk tajuk ini, variance dan juga sisihan piawai. So cikgu dah bagi tahu pada hari Rabu kenapa kita berhenti setakat julat antara kuartil. Kerana untuk variance dan sisihan piawai, dia perlu kamu untuk menghafal rumus. Okay, dia perlu untuk kamu menghafal rumus untuk menjawab soalan. Kita nak tengok, untuk variance saja dah ada 2 rumus. Kalau kamu tanya cikgu, mana yang cikgu prefer ataupun yang mana cikgu biasa guna, cikgu biasa guna yang ini. Okay, yang di sebelah kanan ni. So, apakah simbol-simbol yang ada di dalam tu? So, nampak macam bentuk mata dekat sini. So, kamu nampak bentuk ataupun huruf E dekat sini. Okay, so kamu nampak X ada topi pula dekat atas ataupun X ada palang pula dekat atas. So, apa dia? Okay, so kita nak tengok variance. Okay, so yang biasa cikgu guna yang sebelah kanan ni lah. Terpulang lah kamu nak guna yang mana. Okay, tapi yang cikgu biasa guna yang sebelah kanan. Okay, simbol ini adalah simbol variance lah. Simbol ini adalah simbol variance. Sorry, ini adalah simbol apa yang cikgu panggil lah, cikgu pun dah lupa dah simbol dia, tapi yang pasti ini berkuasa 2, simbol ini berkuasa 2 bermaksud ini ialah simbol variance. Okey, mewakili variance. So variance dia ada rumus iaitu hasil tambah. Simbol macam huruf E ini adalah hasil tambah ataupun jumlah. Okey, so E ni ataupun bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai summation. Okey, summation hasil tambah ataupun jumlah. X kamu ini ialah data lah. So data kamu yang dikuasa 2 kan. Dibahagi pula dengan N. So N kamu ialah bilangan data. Okey. Ditolak dengan min. So X bar ataupun X yang ada topi ataupun X ada palang di atas ni sebenarnya adalah min. So min ni kamu dah pernah tengok sebenarnya di tingkatan 2 kalau tak salah cikgu. Okay, sebab hari Rabu cikgu ada tunjuk bab mana yang telah diguna pakai sebelum ni. Okay, kesinambungan dia. Okay, so min ini dia ada rumus dia yang tersendiri iaitu X bar sama dengan hasil tambah data bahagi dengan bilangan data. So kalau kamu dapat jawapan dekat sini, itulah min kamu yang perlu dikuasa 2 kan. Cukup dengan kamu hafal rumus variance kerana sisihan piawai dia datang daripada variance. Walaupun sebenarnya sisihan piawai dia ada rumus yang tersendiri. Okay? So kamu tak perlu risau. Cukup dengan kamu guna ataupun hafal. Dia bukan kena hafal rumus. Yang cikgu tahu rumus ini diberi. Cuma huruf-huruf dekat dalam ni apa maksud dia. Okay? So itu maksud cikgu hafal lah. Kena tahu apakah huruf-huruf maksud huruf-huruf yang ada. So cikgu kata sisihan piawai tak perlu hafal kerana sisihan piawai ialah punca kuasa 2 bagi variance. Contoh kalau variance kamu dapat nilai 4, so sekiranya variance kamu ialah 4, sisihan piawai adalah punca kuasa 2 bagi 4. So nilai kamu 2 lah. So dia macam tu. So variance tak perlu, sisihan piawai tak perlu hafal kerana dia adalah punca kuasa 2 bagi variance. So variance yang kamu kena hafal maksud-maksud huruf yang ada
di dalam. Okay, boleh cikgu teruskan lagi ke? Boleh. Boleh. Okey, contoh yang ke-8. Okey, contoh yang ke-8 di muka surat 222. Kita nak tengoklah, ialah tadi kamu dah tengok konsep, kamu dah tengok rumus. Okey, kita nak gunalah pula rumus untuk menjawab soalan. Soalan kamu pastinya dia akan suruh kamu kira ataupun bagi jawapan untuk sisihan piawai. Jarang-jarang sekali ditanya kepada kamu variance. Okay, kenapa cikgu cakap macam tu? Okay, kita tengok. Kenapa soalan kamu dia berhenti pada sisihan piawai? So, dia suruh kamu cari sisihan piawai bagi data ini. So, berapa bilangan data yang kamu ada ni? Perlu ke nak susun? Okay, so kalau nak susun tu sebenarnya untuk mencari julat ataupun julat antara kuartil. So, kalau kamu dah terbiasa dengan menyusun data, teruskan dengan menyusun. Tak ada masalah. So, apa yang kita nak buat? Yang pertama, kita nak cari min lah terlebih dahulu. Sebab min sebenarnya dia ada rumus yang tersendiri kat belakang ni. So, min ini yang belakang ni. So, min kita biasanya cikgu akan cari terlebih dahulu. Okay, kita nak cari min terlebih dahulu daripada data ni. So, min rumus dia adalah hasil tambah data, hasil tambah X ataupun hasil tambah data bahagi dengan bilangan data iaitu N. So, apa yang kita kena buat? Hasil tambah data. So, kita tambahlah data-data yang ada. So, 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 13 tambah 15 tambah 16 tambah 16 tambah 20. Kemudian dibahagikan dengan N. N kamu ialah bilangan data. So, data kamu dekat sini ada 10 nombor. So, bahagilah dengan 10. So, adakah kamu dapat nilai perpuluhan yang melirik? So, kalau ikutkan dalam buku teks kamu tu, dia tulis 11.8. Kalau nombor kamu, min kamu ni melirik ataupun panjang nombor dia, cukup dengan kita ambil 2 titik perpuluhan. So, macam ni 1 titik perpuluhan. So, eloknya 2 titik perpuluhan kalau nombor kamu panjang. Kalau nombor kamu berhenti setakat 1 titik perpuluhan, so ini je lah kamu punya jawapan. Ini baru min sahaja, baru mencari min. Okay, min yang belakang ni, baru mencari min sahaja. Okay, min kamu nanti nak dikuasa 2 kan. So, jangan lupalah. So, min dah selesai, kita dah jumpa 11.8. Kita nak teruskan, sebab min kamu duduk kat belakang ni. So, kita nak teruskan dengan yang depan lah pula. Hasil tambah data kuasa 2 pula. Okay, hasil tambah data kuasa 2. Yang dekat sini tadi hasil tambah data je. So, dekat sini dia nak hasil tambah data kuasa 2. So, data kamu dikuasa 2 kan pula. So, apa yang akan berlaku? So, 5 ini dikuasa 2 kan. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sampai belakang sampailah tambah 20 kuasa 2. Setiap data kamu ni perlu dikuasa 2 kan. So, benda yang ditulis dekat sini adalah datang daripada data kamu dekat atas ni yang telah dikuasa 2 kan setiap satu. Jangan kamu tambah semua, kemudian kamu letak kurungan kuasa 2 dekat luar. Salah tu. Okay, sebab dia kata dia adalah hasil tambah data kamu kuasa 2. Setiap satu data kamu perlu dikuasa 2 kan dan perlu ditambah. Okay, dan kemudian bahagilah dengan 10 kerana N kamu adalah bilangan data. So, bilangan data kamu masih lagi kekal 10. Okay, dan tolak. Sebab rumus kamu ada tolak dekat luar. Okay, selepas bahagi ni ada tolak. Tolak dengan min kuasa 2. So, min kamu ni 11.8. Okay, cikgu dah tulis dekat sini. So, 11.8. So, kita perlu kuasa 2 kan min kamu pula. Okay, so nak selamat kalau kamu tanya cikgu, kiralah 1/1. Tekanlah dulu kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Dapatkanlah hasil tambah kuasa 2 dahulu. Tulis jawapan. Lepas tu bahagikan dengan 10 ataupun tulis sebagai jawapan per dengan 10.
tolak dengan 11.8 kuasa 2. Ini kamu boleh tekan kalkulator. Okay, sebab kalau kamu masuk sekaligus dalam kalkulator kamu pun kadang-kadang dia kena arahan yang betul, baru dia boleh bagi jawapan yang betul. Okay, so dia macam tu. So kamu nak selamat, tak nak tersilap mengira, tulis ataupun kiralah satu-satu. Okay, buat tambah dahulu kuasa 2, bahagi, kemudian bahagi 10. Lepas tu tulis tolak dengan 11.8 kuasa 2. Barulah kamu boleh dapat jawapan seperti mana yang ditulis di dalam buku teks. So ini baru variance. Okay, jangan lupa ini baru variance. Soalan kamu dia minta sisihan piawai. Dia bukan minta variance. So bagaimana kita nak cari sisihan piawai? Sisihan piawai cikgu dah cakap dia adalah punca kuasa 2 bagi variance. So senang. Untuk mencari sisihan piawai ni mudah. Kerana kenapa cikgu kata mudah? Sebab bila kamu dah ada variance, bolehlah cari sisihan piawai. Tapi kalau kamu belum ada variance, memang kena cari variance terlebih dahulu. Barulah kamu dapat sisihan piawai. Sebab tu cikgu kata soalan kamu kebiasaannya dia berakhir dengan sisihan piawai. Dia jarang tanya variance. Sebab dia nak suruh kamu kira variance terlebih dahulu sebelum kamu berakhir dengan sisihan piawai. So variance kamu 21.56. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 21.56. So maknanya kuasa 2 dekat sini, okay, kita bawa ke sebelah lah. Dia macam tu. So kuasa 2 dekat sebelah variance ni, kita pindah ke sebelah kanan menjadi punca kuasa 2. So dia jangan nampak macam ni lah. Okay, kuasa 2 dia dah hilang, pindah sebelah jadi punca kuasa 2. Terdapatlah 4.643. So dekat sini dia bagi 3 titik perpuluhan terpulang, tapi cikgu galakkan 2 titik perpuluhan. Kebiasaannya untuk skema pemagahan 2 titik perpuluhan. So 4.64. Cukup setakat itu sahaja. Jadi jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.